Ustaz Al-Khair Maulana Syekh Mahad, Ustaz Hafiz Mustafa Lubis, Ustaz Khalid, Ustaz Kamal, Ustaz Izah yang ada memegang saya. Semua satu persatu lah saya tak boleh sebut. Seterusnya sahabat-sahabat, anak-anak, adik-adik pelajar dan juga semua hadirin hadirat lah yang hadir pada malam ni. Pertama sekali kita ucap syukur kepada Allah SWT pada malam ni dapat kita bersama. Yang difahamkan kita adakan semula program Malam Ahad ni setelah bercuti lah akibat daripada pandemik COVID-19 yang sebenarnya belum berakhir pun. Di peringkat Riyadh pun nampak gaya sehari dua ni boleh kasar balik. Walau bagaimanapun kita berdoalah mudah-mudahan ianya akan berakhir dengan baik insyaAllah. Kita doakan mudah-mudahan ianya berakhir insyaAllah. Okey, kami mengucapkan terima kasih. Sebelum terlupa nak ucap terima kasih kepada orang sahabat saya yang menjadi panel bersama pada malam ini. Di sebelah kanan saya Ustaz Nur Ashad, di sebelah sana Dr. Amir. Kami pertama sekali ucap terima kasihlah kepada pihak Mahad yang menjemput kami untuk datang ke sini. Ustaz Hafiz selalu sebut, dia kata untuk main derang dia tak payah jemput, pasal ni kampung, kena balik main lah. Tapi nak main doktor petang kena tunggu jemput, jangan pandai-pandai habis. Nak main tak apa, tapi nak doktor petang ni kena tunggu orang jemput. Orang tak jemput, ada pun dapat habis mikrofon lah. Dulu waktu Ustaz Amir dengan Ustaz Syah jadi kawan, tak apalah dia pegang mikrofon, ikut suka nak cakap apa. Dulu ni, tahun 95, 96, inilah pimpinan pelajar dulu. Sebab merah tu. Lama saya sebab merah. Tukar lah sebab lain. Dulu ni, pengawas ni sebab merah ni. Alhamdulillah pada malam dapat kita bersama insyaAllah. Okay. Untuk kita bincang pada malam ni sebelum kita pergi pada topik perbincangan, sikitlah saya nak perkenalkan sahabat-sahabat saya ni. Tadi Ustaz Izzat perkenalkan sikit, saya nak bagi latar belakang sikit. Yang sebelah kanan saya yang segak bergaya, Fadil Ustaz Nur Ashad, yang merupakan sekarang mudir Mahad Pondok An-Nuri di Kupang, di balik Kupang, betul, di balik Kupang. Merupakan khirish ataupun lepasan Mahad generasi yang ke-9, generasi yang ke-9. Generasi yang ke-9. Dah generasi apa? Generasi apa? 33? Jawab! Tua dah. Lepas yang ke-9, 33 mana tua? Ustaz Rashan generasi yang ke-9. Kemudian lepas habis derang dia mengaji dengan Ustaz Nuruddin, kemudian lanjut pelajaran ke Syria dan sekarang berkhidmat di pondok beliau lah di Kupang. Di sebelah sana sahabat saya juga Fadil Ustaz Dr. Amir bin Nasrul Asyik Orang Meleketi, juga merupakan khirish ataupun alumni dalam generasi yang ke-9 juga, sama dengan Ustaz Ashad. Daripada kira kawan baik, best friend dia dulu. Cuma Ustaz Amir ni habis pada dia lah, dia pergi ke Sudan dulu. Dia pergi Sudan, tapi dia tak boleh duduk lama di Sudan sebab dia tengok orang Sudan segak, dia tak boleh duduk lama. Sebab kawan-kawan kata kalau tengok orang Sudan mudah segak tu maknanya bahaya. Ada masalah politik di sana waktu tu, perang, masalah di Sudan berlaku perangan. Ustaz Amir berpindah ke Syria. Habis Syria pergi Mesir pula. Ustaz Amir tu dia punya pengalaman banyak. Sudan biasa duduk, Syria biasa duduk, Mesir biasa duduk. Tapi dia selalu habakkan saya, dia kata ilmu purely derang dengan Syria. Dia tahu. Okey, tak apa. Dan sekarang bertugas sebagai pensyarah dari APG lah, Institut Perguruan di Sungai Petani. Alhamdulillah. Okey, malam ni insyaAllah kita akan sembang, bincang secara santai lah. Tak adalah formal sangat. Kita nak supaya perbincangan kita lebih
santai dengan tajuk yang insyaAllah akan dikupas oleh kedua-dua panel dengan baik insyaAllah. Cuma konsep kita ataupun format kita mudah je malam ni. Kita ada 2 pusingan. 2 pusingan, saya akan tanya soalan untuk 2 pusingan saja. Adapun kalau ada tuan-tuan dan puan ada soalan, PM tepi je. PM tepi je lah, mana tak ada buka soalan lah. Malah ni tak ada demokrasi lah. Kita kira kursi saya sebagai pengacara pada malam ni, moderator, kira pakai kursi, malah ni tak ada soalan. Ada soalan nak tanya, kita tanya kemudian lah. Sebab dapat mandat tak tu lah. Dapat mandat, jangan buka soalan. Kalau siapa nak tanya, tanya tepi. Okey, nampak? Okey, tajuk kita pada malam ni nak pergi tang mana? Tajuk simple, nak pergi tang mana? Kita semua dilahirkan ke muka bumi ni, tak ada siapa pun yang dia pilih dia nak dilahirkan ke muka bumi. Bahkan tak ada siapa pun yang tahu kata dia akan dilahirkan ke muka bumi. Betul tak? Saya ingat belajar sains dulu, mula-mula dengan Ustaz Khalid, kemudian dengan Ustaz Hafiz. Dia belajar tentang bagaimana daripada ratusan ribu sperma senyawa satu tu kita tak boleh pilih kata kita yang satu. Abang-abang, adik-adik kita berenang sekali tu semua mati. Tiba-tiba kita dilahirkan ke muka bumi. Dan tentulah ada tujuan dan matlamat. Kenapa Allah Ta'ala pilih kita di muka bumi? Kenapa Allah pilih kita daripada ratusan ribu adik-beradik kita berenang sekali? Daripada ratusan ovum yang dalam rahim ibu yang tak semua disenyawakan. Kenapa kita yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk duduk atas muka bumi? Kita nak pergi tang mana? Kenapa kita dipilih? Apa tujuan dan matlamat kita? Ke mana kita nak pergi? Tentu ada panduan yang telah dipandukan oleh ulama. Allah Ta'ala jadikan kita bukan sengaja. Allah Ta'ala jadikan kita bukan secara tiba-tiba. Allah Ta'ala ada tujuan dan matlamat yang kita perlu penuhi. Allah Ta'ala tidak berhajat pada kita, tapi dia jadikan kita untuk kita tahu apa tujuan kita dijadikan. Dan insyaAllah saya nak pergi pada Ustaz Nur Rashad untuk beliau huraikan apa dia kita nak pergi tang mana sebagai seorang manusia, ke mana dan apakah tujuan kita dijadikan. Silakan Ustaz Rashad. Waalaikumsalam warahmatullahi kepada Ustaz Hazwan, dan terima kasih kepada Ustaz Hazwan yang bertanya soalan dan juga berpeluang kepada anak untuk pusingan yang pertama ni. Dan sebelum itu terima kasih kepada Ayahanda Al-Fadhil Tuan Guru Ustaz Hafiz Mustafa Lubis yang memberi peluang kepada anak untuk bersama-sama dengan warga Delang pada malam ni, dan juga kepada barisan guru, para asatidzah, warga Ma'had Tarbiyah Islamiyah yang terdiri daripada guru ulama as-sabiqun al-awwalun, dan juga yang terdiri daripada al-mutaakhirin yang saya pun tak pernah perasan lagi, tapi kita boleh berkenalan juga lah. Dan terima kasih juga kepada adik-adik yang balik ke Derang, berkhidmat di Derang, jadi guru, jadi tenaga di sini. Mudah-mudahan Allah rahmati semuanya. Juga kepada anak-anak pelajar-pelajar, putra dan putri di Ma'had Tarbiyah Islamiyah Derang ini, mudah-mudahan kita semua digolongkan dalam golongan orang yang mendapat rahmat, orang yang bertemu kerana Allah Ta'ala, mai jom, mai duduk berkumpul bersama-sama yang tadarasul Al-Quran, sentiasa saling memperingati. InsyaAllah kita semua akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sebelum tu anak-anak cerita siap-siap lah, disebabkan moderator kita tak bagi masa berapa minit nak cakap ni. Ingatkan dia nak cakap pendek, 3 orang dia angkat, duduk sembang-sembang sampai dia ni kita ahli panel, siapa nak jadi moderator, dia cuk moderator, dia suruh kita jadi ahli panel. Ingatkan dia nak cakap pendek, dia balun banyak. Tak apa lah tu, dia bagi banyak, tak apa lah, kita kongsi takat mana boleh. Untuk yang pertama hari anak-anak masa apa minit pun tak ada masa ni, ikut dah. Oh, 10 minit. Apa bagi masa 10 minit. Tak apalah, walaupun 10 minit kita akan gunakan masa sebaik mungkin untuk kita mengupas tajuk yang diberikan kita semua di nak pergi mana. Dan bila kata mai pertama, kata mai sebagai jemputan, anda sebenarnya bila mana dijemput oleh
Fadil Ustaz Hafiz ni duduk masa kata ish, di sini ni kita takut tak keluar suara. Tapi bila kata main duduk di sini, terkenang balik dulu-dulu ni untuk adik-adik lah, untuk adik-adik anak-anak pelajar di Mahat Tarbiyah Islamiah ni. Di sinilah tempat anda bermula bercakap. Mula dulu dengan baca kitab. Bila adanya pertandingan perdana dulu ni, ingat-ingat pertandingan perdana, sehingga kan muassis pengasas kepada Mahat Tarbiyah Islamiah Ayahanda Ar-Rahim Syekh Ahmad Yusuf merasakan sesuatu yang hebat keluaran daripada pertandingan perdana itulah yang mengasah bakat anak didik Mahat Tarbiyah Islamiah ni boleh berpidato, boleh bercakap, boleh buat persembahan dan boleh macam-macam lagi, bukan sekadar kata duduk di atas pendat. Daripada pertandingan perdana menang dalam tulisan Pak, boleh buat bisnes sampai terkenal Mahat Tarbiyah Islamiah di Yayasan Restu. Apa tahu tak Yayasan Restu? Tak tahu Yayasan Restu? Weh, jangan duduk jadi lacuk sangat. Duduk dirang jangan mengaku. Kata tahu je. Tahu tak? Macam tu. Jangan duduk kira lacuk. Lacuk tahu lacuk? Oh, lacuk pun tak tahu. Ni bahasa lagi. Lacuk ni maksud duduk dalam pun tak tahu apa, tak tahu apa langsung. Kita kena tahu. Syekh Ahmad dulu selalu tekankan kita walaupun duduk di dalam, walaupun kita ni istilah kata dengan orang luar lah, dia lain sikit. Di luar sana dengan sistem pengajiannya, dengan hebatnya bangunan, tapi diterapkan kepada anak dan juga kawan-kawan ni satu sifat, jangan ada dalam diri inferiority complex. Dia kata sebut itu kan, doktor ni dia tahu dah sikit masalah tu. Dia lah inferiority complex. Inferiority complex ni kita jangan merasa rendah diri. Jangan duk merasa aku ni takat pondok aja, aku ni takat biasa-biasa aja. Dah, kita mesti ada jati diri kita. Jangan mengaku kalah. Orang tanya tak tahu apa dia Yayasan Restu tu tahu ke tak? Kata tahu aja. Walaupun tak tahu, mengaku tahu dulu. Hak tu pasal tak kerja apa. Tapi kalau dalam agama jangan dia buat pandai reka. Kalau tak tahu kena kata tak tahu. Ni orang tanya dia buat goreng ikut dan lain kali dia sesat lagi menyesatkan. Tu bahaya lah. Tapi kalau tak kat Yayasan Restu tu tak ada masalah apa. Kamu tahu dah Yayasan Restu? Bagi semangat, bagi tahu betul-betul. Jangan duk tunjuk sangat kata kita dia tak tahu, walaupun dia dirang kita tahu. Alhamdulillah. Naknya banyak cerita kan nak berkongsi dengan adik-adik bila mana daripada dulu ni duduk di dirang ni, tapi disebabkan tajuknya nak pergi ke mana. Dia satu lagi nak cerita kat adik-adik ni. Disebabkan yang ramai duduk depannya adik-adik, jadi cerita kat mereka lah supaya mereka ambil perhatian ada pengajaran. 10 minit dah minum insyaAllah. Sebelum jawab soalan, nak cerita kat adik-adik ni, bila nanti pun mana, tak cerita pun mana, masuk ke tajuk lah. Saya habis masa macam tu je. Anda nak kongsi, nak jawab soalan berkenaan dengan tajuk. Bila mana diberikan tajuk, kita ni nak pergi ke mana, terlintas di fikiran anda satu ayat Al-Quran daripada surah Az-Zariyat, ayat yang ke-56. Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah aku ciptakan, kata Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembah Allah Ta'ala. Dan daripada hadis Nabi riwayat Imam Bukhari, dalam Sahih Bukhari menyebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Setiap umatku akan masuk ke dalam syurga illa man aba, kecuali orang yang tak mau, orang yang enggan. Faqala as-sahabah, bertanya para sahabat, man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tak mau ni? Oh, syurga ni tempat yang syok. Ni ingat kata-kata Syekh Abdul Majid. Dia tak tahu apa lain yang teman kan? Syekh Abdul Majid bangun. Tak apa lah, mungkin dia tak sihat. Kita doakan kesihatan untuk dia. Teringat kata-kata dia huraikan berkenaan dengan syurga. Dia sebut hadis tadi berkenaan dengan syurga. Apa dia yang katakan syurga ni? Syurga ni benar apa? Syurga ni syok, relax dan apa dia? Gembira. Shin raga. Syok, relax dan gembira. Ini katakan syurga. Jadi bila kata syurga ni tempat yang best, siapa yang tak mau? Ya Rasulullah, siapa yang tak mau ni? Semua orang nak. Tapi Nabi kata ada orang yang tak mau. Illa man aba, kecuali orang yang tak mau main, orang tak mau masuk.
orang yang tak masuk dalam syurga. Siapa dia buat ni? Lalu Nabi beritahu, faman ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang tunduk dan juga patuh kepada apa yang aku suruh, orang ni lah yang akan masuk dalam syurga. Dan siapa yang bermaksiat, orang itulah yang tak mau masuk dalam syurga. Jadi kita semua nak masuk dalam syurga, dan itulah tujuan utama. Tujuan utama kita dihidupkan, kita diberikan peluang. Seperti mana disebutkan oleh Ustaz Azwan sebagai moderator, disebut kata kita semua ni bila mana terpilih di antara berjuta sel-sel yang disenyawakan, kita antara yang terpilih dapat zahir ke muka bumi ini, kita diberi peluang, dan kita hakikatnya adalah jalan untuk masuk ke syurga. Dan memang kita akan masuk dalam syurga, kecuali orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz ambil pergi 5 jam, dia ingat panjang tu. Dia tengok kita 5 jam, dia tengok panjang, tak panjang lah. Dia kata ada 10 minit lagi. Tak apalah, slow-slow, pelan-pelan. Kita pun macam ni lah, nak cerita serius sangat pun depan adik-adik, depan tuk-tuk urus ustaz ni, rasa macam tak apa lepas. Tapi rasanya ayat Al-Quran dan hadis tu sudah cukup untuk kita memahami tujuan maksud kita hidup di dunia ni. Nak pergi ke mana? Nak pergi ke syurga. Dan nak pergi ke syurga tu seperti mana ditunjukkan oleh Rasulullah, siapa yang taat kepadaku, dialah akan boleh pergi ke syurga, dan siapa yang bermaksiat kepadaku, dialah yang tak mau pergi ke mana-mana. Jangan duk jadi macam cerita seorang budak cerita seorang budak ni, bila mana ditanya kepada dia cerita macam mana, dia ingat lupa, dia main bintang macam tu dah. Cerita kata jangan pergi mana-mana, jangan pergi mana-mana. Sebenarnya tak lupa, dia ingat lupa, dia main ikut dan jangan pergi ke mana-mana. Dia tak pergi. Bila kata cikgu tu tanya, ni awak tak pergi mana-mana ni, tak boleh sekolah pun tak pergi. Bila kata cikgu kata sehari lepas pada habis sekolah jangan pergi mana-mana, maksud kata tunggu ayah main barulah balik. Ni ayah dia main pun tak mau nak balik juga. Kesnya apa siapa? Bila cikgu beritahu kata jangan pergi mana-mana, ni orang tahu apa nak cerit lah. Asal-asal tak ada kot di sini orang yang tergolong dalam golongan ni tak mau pergi mana-mana. Semua kita nak pergi ke mana? Buat sikit nak pergi mana? Syurga. Alhamdulillah. Jadi setakat itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Syahid. Kuliah panjang-panjang, buka alam Una Ustaz Nur Ash'ad. Dia selebriti lah ni. Una, dia ada apa? Dia ada page dia sendiri. Una. Dia kan semua Ustaz tu. Ustaz Somad Puas. Itu Ustaz Ustaz Aswad Nasrul UA kan. Dia ada Ustaz Girls Puas tu. Rekan-rekan. Kalau Una. Ustaz Amir ada. Dia. Ustaz sekali dia selebriti, dia tak boleh dia. Macam boleh cakap sikit. Pasal dia kalau tak cakap banyak, nanti orang tak ada tengok page dah. Tak tengok page dah. Okey, terima kasih Ustaz Nur Ash'ad yang telah menceritakan hala tuju kita. Clear. Sebagai seorang manusia, kita nak pergi tang mana, kita tahu tak? Kita punya destinasi kita, akhir kita nak pergi syurga. Sebab apa? Sebab tok nenek moyang kita dulu, tok adab kita berasal dari syurga. Dengan sebab itu dinamakan tempat kembali. Di tempat kembali, tempat yang akan kita balik. Macam kita balik awal, kita pergi mana-mana, kita pergi jalan mana, kita akan kembali. Sebab itu kampung asal kita. Maka kampung asal kita di mana? Di syurga. Maka kita nak balik ke syurga. Tapi syaratnya apa dia? Syaratnya mestilah mematuhi segala peraturan yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Okey, masih tu Ustaz Syed. Nak pergi soalan kedua, Ustaz Amir. Bila sebut Ustaz Syed sebut tadi kita nak pergi syurga, nampak tu macam mudah kan? Dia baca satu hadis, Nabi sebut setiap umatku yadkhulunal jannah illa man aba. Semua masuk syurga kecuali yang tak mau. Nampak tu macam simple, tapi realitinya tak semudah yang kita sangka. Saya tadi main dulu start tadi, kereta saya pakai RFID. Dah tak ada nak smart tag. Saya lah, beli smart tag ke mana, tak guna dah. Tak apalah. Kita ni kira pakai RFID tu kira laju apa betulnya. Tiba-tiba masuk laju, nak keluar pun tak boleh.
dia tulis tiada tag, undur balik, tak masuk tak pergi pegawai tu main. Dia kata encik punya ni rosak lah. Saya kata rosak tu bawa kemarin pakai, patah balik, kereta belakang dah pergi mana, pi tak pi. Tengok-tengok rupanya lagi tashrigu boleh kami duit. Itu cabaran. Isi tak boleh kan tu. Kira masa macam nak turun, nak apa lah, nampak kereta. Tak boleh, dah isi pun tak boleh. Orang dah marah dah. Lain kali dia pun pening, dia kata tak tahu lah macam mana cik. Dia dah kira nak salah kita. Kita kata kalau kata tak boleh masuk, daripada awal tadi saya tak masuk, tapi saya masuk boleh. Lagi macam ni, cik bayar 3 upang, saya tekan tu lah. Awak dah bawa ni, mudah lah. Bagi 3 upang ada, dia buka jalan. Saya terus nak ni 3 upang. Nak cerita kata apa? Kita rasa macam mudah, tapi tak mudah. Begitulah perjalanan hidup. Kita rasa macam kita dah mengaji clear dah. Kita rasa kita duduk pondok ni hebat dah. Kita rasa kita mengaji kitab Riyadhus Shalihin itu alim dah. Kita rasa kita dah baca hizib tu boleh masuk syurga dah. Tak semudah itu. Dalam perjalanan ni akan ada banyak pancaroba, banyak benda yang nak kena buat, banyak benda yang dinamakan ujian. Hal ni kita nak minta Ustaz Amir cerita. Kita dalam konteks kita. Tadi Ustaz Asyad cerita secara umum. Sekarang kita konteks kita di daerah ni. Sebagai pelajar, sebagai pendukung, sebagai orang yang mencintai ma'had, orang yang bismillah, orang yang memahami gagasan arwah sejaman. Apa kita punya hala tuju? Apa cabaran yang akan kita lalui? Macam mana kita nak lalui dia? Dan macam mana kita nak sampai kepada hala tuju yang kita sungguh fikir? Itu kita nak sila Ustaz Amir untuk upah dalam konteks kita. Kemana kita nak pergi dan bagaimana kita nak melalui dia. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Azwan selaku moderator kita pada malam ini, Ustaz Nur Rashad, para asatizah dan semua yang bersama dalam program seperti yang disebut oleh Fadil Ustaz Hafiz tadi, bahawa ini sebagai satu pembukaan semula kepada malam ma'had, iaitu satu sesi yang mengumpulkan seluruh warga ma'had pada hari Isnin malam Selasa. Dan seperti yang disebut oleh Ustaz Nur Rashad tadi, kita juga oleh Ustaz Azwan, kami merasa sangat kerdil sebenarnya, dan juga melahirkan rasa terharu di atas kesempatan yang diberi untuk kami hadir ke wadah ini, ke bumi ini yang menjadi tempat untuk kami dulu mengambil sesuatu yang dimiliki oleh para asatizah yang ada di sini. Dan ternyata apa yang telah kami ambil dulu, setelah masing-masing balik untuk duduk dalam masyarakat, ternyata sesuatu yang sangat-sangat berharga dan sangat berguna untuk kami-kami yang telah menjadi lepasan ma'had ini, menggerakkan diri dan juga memposisikan kedudukan kami di dalam masyarakat. Ia bukan satu tugas yang mudah. Ketika zaman kita hari ini, yang menghambat di belakang kita itu adalah kepentingan untuk hidup, kepentingan untuk survive dalam kehidupan kita. Orang bekerja untuk mencari pendapatan. Kenapa diperlukan pendapatan? Bagi dia pendapatan itu untuk dia hidup, pendapatan untuk dia membeli barang-barang keperluan dapur, pendapatan untuk dia ada rumah, pendapatan untuk dia ada kenderaan. Yang bagi dia kehidupan dia itu menghambat di belakang. Namun alhamdulillah, apa yang kami miliki, perolehi di sini, bila balik duduk dalam masyarakat, kita sangat rasa bahawa kehidupan kita ini ada panduan yang jelas. Kita boleh letakkan diri kita di mana pun tempat. Bila orang perlukan kita, bila orang jemput kita, bila orang merasakan perlu kepada kita, kita hadir dan kita mengulurkan apa juga sumbangan yang diperlukan oleh masyarakat. Adik-adik atau anak-anak pelajar yang masih ada di sini,
sampai sekarang 96. Kamu mungkin punya pandangan kamu sendiri, kan? Kamu pernah tak balik tanya kepada ayah kita, tanya kepada mak, kenapa pilih dia orang? Kenapa memilih dia orang ini? Dulu kalau zaman Ustaz Abdul Khair yang dia punya nombor metrik dia 001 atau 002, lebih kurang itu antara Ustaz Abdul Khair dengan Fadil Ustaz Ilyas. Zaman kami ini dah 900 lah. Saya 930 nombor metrik saya. Kemudian macam apa? 925. Saya duduk bilik nombor 3 di atas ni. Saya bilik nombor apa? Bilik 7. Mula-mula masuk duduk bilik nombor 4 ujung sana. Ramai, ada 4 bilik saja. Atas asrama Sayyidina Umar ada 4 bilik. Kami duduk di bilik ujung sana. Bilik ujung sana dia ada satu pintu untuk masuk bilik nombor 3. Masa tu jangan cari pasal dengan orang. Pasal kalau cari pasal malam sekali lagi kena makan ayam paha. Nak ya? Memang dah jam 4. Dulu ni tengok tiang masjid ni besar yang mat. Sebab belum tak pernah lepas. Besar ni tiang ni. Tapi kami tak tahulah kot siapa yang bagi kecil bagi gagal. Main tengok lah ni, kue kecil tiang ni ke saya buat. Masjid ni dulu jadi tempat kalau hari periksa, hari-hari tak periksa jarang tunggu depan Isyak. Habis mayang Isyak tu kira balik ya. Kira tadi apa rajin baca hizib sebut kat Ustaz Abdul Khair ni bid'ah ni kami dulu tak tahu. Habis mayang Isyak tengok masa tu kedai arwah Pak Mat dengan Abang Yek, Abang Chan dia berjual mi kuah, sup ni kuah semangkuk RM1, semangkuk RM5, tak ingat lah. Ayam sirap satu, ayam anggur satu, ayam oreng satu dengan anak tu. Malam-malam aku kenal, Masya Allah, lepas Isyak. Sagi lepas Isyak lagi tak tahu apa dia, tak tahu lagi apa. Itu kita dulu. Bila malam periksa, masing-masing kan tidur dalam masjid. Bukan sengaja tidur dalam masjid dah, tapi sebab masjid ni lampu dia terbuka. Bila terjaga dia pegang-pegang kitab baca. Tak faham apa pun tak apa. Yang penting ada kitab. Lebih baik lagi tidur sambil kitab tu buka siap-siap muka surat. Kalau masuk periksa, tutup muka. Tapi tidur, doa baca Bismillahirrahmanirrahim wa amut. Ada kawan-kawan hak cerdik ni, kawan-kawan hak cerdik ni, dia pemain, dia berejet jam. Jam sebenarnya baru pukul 1, tapi dia ejet bagi diri pukul 5.30. Lepas tu dia buka mikrofon, dia selawat seolah-olah lagi 10 minit nak masuk waktu subuh. Jam betul-betul je pukul 1, tapi dia boleh guna jam tu, dia naik panjang pusing bagi jadi pukul 5.30. Kemudian dia pakai, oi pagi, solat. Kita pun pagi nyong buka kita naik. Tengok jam baru pukul 1. Kawan-kawan kita hak pandai-pandai. Apa tak nak pandai macam tu lagi kan? Tolonglah. Kalau nak pandai pun biarlah bertempat. Baik. Dah jam 4. Jadi Ustaz Azwan sebut kami dua ni adalah generasi yang ke-9. Kami bermula ketika darjah 1 di Kuala Ketin, di Ma'had Tarbiyah Islamiah Cawangan Kuala Ketin. Darjah 1 Ustaz Syah dah mula duduk asrama. Dia main dari Kupang, ayah dia hantar duduk di asrama di Kuala Ketin. Saya sebab dekat dengan rumah, ayah main tak pagi, petang balik. Kadang-kadang ada juga lambat balik malam. Abang ronda main dengan motor. Pasal apa? Rupanya lepas Isyak kena denda, angkat kaki sebelah macam tu diri. Pasal semayang main. Darjah 4 kami semua pindah main sini. Darjah 4 Ustaz Khalid antara tokoh awal yang kami jumpa di pejabat. Almarhum Ustaz Abdul Salam antara orang awal yang temu juga di pejabat ni, di bawah ni kan? Jadi
Ustaz Asyari macam-macam, banyak benda yang kami kongsi bersama. Satu benda ketara yang Ustaz Asyari lebih daripada saya ialah janggut dia. Janggut dia bukan kerana dia panjang pada saya sekarang lain. Janggut dia tumbuh awal ketika orang lain masih jambu. Tapi Ustaz Asyari sudah mula berjanggut. Ustaz Khairul Anwar boleh sahkan dan juga Ustaz Ilyas. Kenapa dia diam? Kenapa main sini? Ya? Kita balik kampung orang tanya, apa mengaji mana? Mengaji dia orang. Sekolah tu sekolah lagu mana? Kita pun cerita. Tak ada SPM ke? Tak ada SPM ke? Tak ada. Awal tahun, hujung tahun, lebih kurang bulan 6 macam tu, tahun 2019. Bulan 6 2019, lebih setahun dalam. Ada satu sekolah SK Convent. SK Convent ni adalah sekolah dalam gereja di Sungai Petani. Sekolah dalam gereja, ada lambang salib besar dalam kawasan sekolah. Dia tanah dia milik gereja, tetapi sekolah dia dikendalikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Seorang guru dia telefon saya, dia kata, Ustaz, kami nak jemput Ustaz untuk bagi satu ceramah kepada parents, kepada keluarga, kepada mak ayah yang anak-anak mereka berada di darjah 6. Anak-anak mereka di tahun 6 nak ambil UPSR bulan 9. Macam Ustaz Syah kata tadi kan, orang dia orang ni bila tanya tak tahu pun jawab tahu dulu, sekali baru cari jawapan dia apa. Jadi kita pun kata ya. Bila lepas dah letak telefon, lagi 2 minggu program tu, kita mula fikir parents kepada sekolah perempuan ini, dia campur. Dia bukan sekolah orang Melayu seperti patut dah. Dia sekolah ni campur. Ada anak orang Cina, ada anak orang India, ada anak orang Melayu, campur. Jadi kalau anak tu Cina, pak dia apa? Cina kan? Anak dia India, pak dia pun India. Jadi bila campur ni, nak baca hadis macam Ustaz Asyar sebut tadi, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Kita nak baca lagu malam dalam keadaan suasana yang macam itu. Akhirnya saya mengambil pendekatan pada hari itu, pada jam itu, ketika sekolah mengharapkan saya sebagai penceramah kepada para waris untuk memberi semangat kepada waris, suruh tolong tengok anak-anak mereka supaya mereka dapat memastikan anak-anak mereka ini mampu mencapai jumlah I semampu mungkin, supaya ranking sekolah itu dapat dijaga. Sebab sekolah perempuan ini memang dia adalah sekolah berprestasi tinggi di daerah Pulau Muda di Sungai Petani. Tiba-tiba saya pergi ceramah pada hari itu. Saya memulakan ceramah itu dengan mengisahkan pengalaman. Saya kata, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, saya kata, saya sebenarnya sangat berterima kasih kepada mak dan ayah saya kerana mereka memilih sekolah yang saya telah belajar sejak dari darjah 1 hingga saya habis darjah 6. Dan sekolah itu saya kata tak ada UPSR, tak ada PMR, tak ada SPM. Saya ambil sendiri, curi-curi ketika umur 19. Yang saya salah. Tu banyak juga cerita tu, kami nak pergi daftar di JPN dia Ustaz pun ceritanya macam-macam. Saya kata ketika umur saya 12 tahun dulu, yang sepatutnya pada tahun tu ambil UPSR, ketika rakan-rakan sebaya saya di sekolah-sekolah luar ini sedang dengan bukunya, dengan tuitionnya, dengan kelas tambahannya, dengan kelas malamnya, dengan apa-apa lagi kelas yang dikenakan oleh pihak sekolah dan juga oleh pihak guru, mak ayah hantar lagi pergi tuition. Tapi saya kata, saya hidup dengan zaman kanak-kanak saya kata. Saya mandi sungai ketika saya darjah 6. Saya tangkap ikan, saya pergi bodoh di padang. Pak Isa, saya tak ambil UPSR. Sebab tu saya sangat berterima kasih kepada mak ayah saya. Maka saya
saya mengkisahkan kepada para waris ini tentang sebenarnya tujuan hidup kita ni apa. Tujuan kita paksa anak-anak kita untuk ambil periksa ni untuk apa? Kebetulan ada pelajar-pelajar tahun 6 ni ada di sebelah. Waris ada sebelah sini, panjang sampai belakang. Kemudian anak-anak juga ada di sebelah ini. Sekolah konvent ni satu lagi, dia sekolah dia pelajar dia perempuan semua. Pelajar dia semua perempuan. Saya tanya budak perempuan ada di depan ni. Saya kata, kamu kakak, kamu lahir bulan berapa? Dia kata, saya lahir bulan 2. Kamu kakak lahir bulan berapa? Kawan sebelah dia. Dia kata, saya lahir bulan 9. Kamu seorang lagi kakak lahir bulan berapa? Saya lahir bulan 11. Seorang lagi bulan 12. Seorang lagi bulan 1. Seorang lagi bulan 3. Saya kata, ibu-ibu, ayah-ayah, cuba kita tengok anak-anak ini. Yang saya tanya 2-3 orang ini, tarikh kelahiran mereka, bulan kelahiran mereka pun dah berbeza. Agak-agak lah saya kata, ketika budak yang lahir bulan 12 itu, ketika budak yang lahir bulan 12, budak yang lahir bulan 2 ni dah mencapai kemahiran apa? Apa kemahiran yang telah dicapai oleh anak yang lahir bulan 2 pada tahun tersebut berbanding dengan anak yang lahir pada tahun yang sama tapi dia lahir pada bulan 12? Tidak boleh berangkat, tidak boleh memanjat, dia dah bersedia untuk dia berjalan. Mulut dia dah keluar bunyi macam-macam dah, mama, bapa, entah macam-macam dia boleh bunyi. Tapi yang lahir bulan 12 tadi, dia baru menangis. Dia hanya nak minta susu, dia menangis. Kecil saja, 3 kilo mungkin berat dia. Kecil, 5 kilo berat dia. Tiba-tiba mereka berada di satu kelas yang sama. Mereka ada di tahun yang sama. Semuanya duduk di tahun 6. Semuanya kita duduk target, kata hampa semua kena sampai 6A. Jangan siapa pun kurang. Agak-agak tuan-tuan Acik kata Acik, dia tanya. Hampir 2 jam saya cerita tentang pengalaman di sini. Pengalaman di sini saya kongsikan dengan ibu dan ayah tersebut. Dan setelah selesai daripada program itu, selesai pada ceramah saya, yang dalam itu saya selit betapa pentingnya kita menghubungkan anak-anak kita dengan Tuhan. Penting untuk kita hubungkan anak kita dengan Tuhan. Saya tanya ada seorang Acik India, anak dia kembar, 2 orang di darjah 6, 2 orang. Saya tanya dia, Acik untuk anak-anak ni berjaya, Acik berdoa tak? Dia kata, saya berdoa Ustaz. Betul dia di depan. Saya kata, Acik memilih waktu mana yang pada pandangan Acik terbaik untuk Acik doakan untuk anak-anak? Dia kata, saya bangun pukul 4 pagi Ustaz. Dia bangun pukul 4 pagi untuk dia mendoakan anak-anak dia. Kemudian saya tanya doa apa dia baca. 4 pagi. Bila saya selesai habis saya punya kuliah, habis saya punya ceramah, yang menghampiri saya adalah parents-parents daripada keluarga India yang menghampiri saya. Salah seorang itu adalah pengarah Jabatan Kerja Raya Negeri Pulau Pinang. Pengarah Jabatan Kerja Raya Negeri Pulau Pinang. Dia ada engineer di depan dia. Dia ada IR di depan dia, nama dia. Dia mengikat dia kat saya. Dia ajak anak dia. Perempuan lah anak dia ni, sekolah tu perempuan. Dia kata, Mai, kita ambil gambar dengan Ustaz. Dia kata, Ustaz, dia kata, your speech today, dia kata, very different. Dia kata ucapan Ustaz hari ni, dia kata, sebab hari ni, dia pemain ni, dengan apa yang dia dah pasang dalam kepala dia bahawa penceramah ni mestikan basuh orang-orang ni. Tolonglah tengok anak-anak ni. Sekolah dah buat ajar teruk-teruk dah. Jadi sekarang tugas buat ayah, tolonglah. Ni demi masa depan anak-anak. Anak-anak ni kena dapat 6A. Cikgu-cikgu dah teruk dah, susah payah lah. Bagi letak periksa marking. Berjenis-jenis letak soalan pagi. Tiba-tiba kita cerita tentang ada apa dengan peperiksaan ini. Untuk apa kita mengambil peperiksaan? Adakah ia satu perkara yang valid untuk kita menilai dan mengukur kemenjadian anak-anak kita ketika mereka berada di alam persekolahan? Dan akhirnya kita mengkelas-kelaskan mereka. Ini orang yang berjaya. Kerana apa?
sebab dia dapat 6A. Ini orang yang gagal karena dia hanya dapat 1A ataupun lebih daripada itu, ataupun lebih kurang pada itu. Adakah itu kayu ukurnya? Dia main jumpa saya, dia kata, Ustaz, thank you very much. Dia kata, you dah membuka pemikiran kami sebagai ibu dan ayah untuk melihat bagaimana nak mencorak anak-anak ini ke arah masa depan yang lebih baik. Tidak hanya terikat dengan sistem peperiksaan yang ada. Ada orang India juga cikgu, dia kata kat saya, dia kata, Ustaz, saya setuju dengan apa yang Ustaz sebut. Dia kata anak-anak sekarang, dia kata sudah tak takut sama Tuhan. Dia menyabak kata. Dia kata anak-anak sekarang sudah tak takut sama Tuhan. Pukul 9 minit kan? Ustaz Aisyah tadi orang mak kali ada 10 minit ke dia berhenti. Okey, jadi balik kepada persoalan ni, kau lupa dulu. Balik kepada persoalan Ustaz Azwan tadi. Saya kira kamu boleh faham apa yang saya nak bawa dalam insiden yang pertama ini. Hakikatnya kita berada di sini harus kita menjadi kebanggaan. Pertama sekali kita kena bangga diri kita. Aku menjadi anak Dialang. Aku menjadi warga Dialang. Kamu akan melindungi bumi ini. Kamu akan melindungi udara di sini. Percayalah. Kamu pasti melindungi. Di mana-mana pun kamu berada selepas pada ini, bumi ini kamu pasti gagal untuk kamu lekangkan daripada pikiran kamu. Demi Allah. Terlalu banyak perkara yang tercatat di sini yang tidak dapat kita pisahkan dengan kehidupan kita. Kita pergilah ke mana-mana pun. Ada orang tanya bila kita cerita, bila dia beritahu, kata tu, contohnya kawan-kawan di tempat kerja saya, dia kata, Ustaz, hang tak nak UPSR dah dulu. Lepas tu sekolah hang tu dulu mana PM, apa nama, ambil SPM macam mana? Kami ambil sendiri. Habis itu, itu soalan dia. Itu persoalan yang berlaku. Saya sebut. Mudah-mudahan ini bukan jawapan untuk pusingan kedua. Saya sebut, saya kata, sebenarnya almarhum Syekh Ahmad ini, itu apa yang saya rasa lah. Walaupun Syekh Ahmad mungkin tak pernah nampak kat saya terus, tapi kita rasa. Kalaulah anak-anak Dialang ini akhirnya mereka menggunakan peluang yang ada dengan sijil dan sebagainya ini untuk mereka memohon attach dengan kerajaan, akhirnya mereka akan ditempatkan di serata-rata dalam negara Malaysia ini. Mungkin ke Sabah, mungkin ke Sarawak, mungkin ke Selangor, mungkin ke Johor. Sedangkan kita ini datang dari kampung kita, datang dari taman kita, datang dari bandar kita. Ada orang kampung main jumpa ayah kita, dia bagi RM50. Ada orang taman main jumpa ayah kita, bagi RM100. Untuk apa? Untuk bantu kita, sara kita, untuk kita belajar. Lepas ni ada peluang, insyaAllah mudah-mudahan ada ruang untuk kita sambung belajar ke tempat yang lebih tinggi, ke peringkat yang lebih tinggi. Orang kampung menunggu bila kita nak balik. Tiba-tiba bila kita balik, kita jadi hak milik kerajaan. Hantar kita pergi sana, hantar kita pergi sini. Siapa yang akan tunggu kampung kita? Siapa akan tunggu kampung? Jadi Ustaz Nur Rashad dah buktikan, dia balik dan dia nak berkhidmat kepada kampung dia. Dan dia bawa pula orang Selangor main duduk dengan dia. Dia tak kahwin dengan orang Kupang. Tak tahu siapa. Dia bawa main orang Selangor, duduk dengan dia, bantu dia. Untuk apa? Untuk hidupkan bumi kampung landak. Kampung landak memang belakang gelar tu Al-Landaki. Tak ada di mana lain. An-Nuri. Saya pun alhamdulillah ada rezeki. Rezeki dekat-dekat ni Allah bagi penempatan saya semua dekat Sungai Petani. Paling jauh lah, adik-adik ni semua duduk Pulau Ketik. Saya paling jauh duduk daripada rumah saya 18 km. Setiap minggu balik. Ada jugalah Ma'had Al-Iman li Ulumil Quran di Kuala Ketik tu, dengan semangat kuat Amri, adik nombor 3, dibantu oleh adik-adik yang lain. Cuba memberi perkhidmatan kepada warga Kuala Ketik, tempat yang dulunya kita membesar. Bila kita balik kampung, cuti-cuti sekolahan,
Kalau satu ketika Ustaz Tarik kan, kita cuti panjang kita adalah bulan Ramadan. Lagi 2-3 hari nak masuk Ramadan, kita mula cuti sampai itu cuti kita. Cuti betul-betul tak ada. Apa yang berlaku tu? Saya bila saya balik pergi ke masjid ni, berlawak dengan makcik-makcik yang ada dalam masjid ni, siapa khatam Quran dulu? Dan berapa kali khatam dalam bulan Ramadan? Lawan dia. Kita baru dah 6, dia kata 1, dia kata 2, kayu, basikal. Cuti je seronok pasal apa? Masuk waktu je cepat-cepat. Berebut ni, berebut mic dengan Azli, adik nombor 2. Berebut mic dengan nombor ni pasal apa? Nak pergi azan. Nak azan di masjid. Bila sampai besar sikit, berebut nak jadi imam. Seronok kita duduk dengan masyarakat menyantuni kita. Jadi, Ustaz Azwan, kalau pun tak menjawab, saya masuk pusing yang kedua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Amir. Tu tara minum ayak pen. Dia tahu tu? Cuba bayang minum ayak minit. Minum ayak radin kan? Hebat kan? Tara minum ayak pen tu. Tahu tu? Dia doktor. Tara PSR tak nak. PMR pun tak nak. Dia doktor. Minum ayak tu. Dulu ni ayak. Ayak telaga. Tara telaga, tahu tu? Kalau orang minum radin, orang tak tahu. Okey, terima kasih. Maknanya kita ni jelas pengasas ma'had Syekh Muhammad Yusuf Ar-Rahim, beliau bina tempat ini untuk melahirkan orang-orang yang bukan sekadar untuk jiwa dia, bukan sekadar untuk jaga perut dia sendiri. Jiwa dia bukan sekadar nak jaga keluarga dia saja. Jiwa dia adalah untuk memberi khidmat kepada umat ini. Itu jiwa dia. Tadi Ustaz Ashad sebut tujuan kita dijadikan pertama sebagai hamba Allah. Kalau kita relatekan, kita kaitkan dengan satu lagi tujuan kita hidup, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa idh qala rabbuka lil malaikati fil ardh, orang yang memakmurkan bumi, orang yang beri khidmat, service, beri khidmat kepada bumi ini dalam ruang, tempat, keadaan yang berbeza. Ni, hak buat kipas, dia khidmat cara buat kipas. Hak buat aircon, cara buat aircon. Semua orang memberi khidmat. Yang dia tahu, aku sebagai khalifah, aku nak beri khidmat. Kita belajar di sini, tadi Ustaz dia sebut, walaupun tak ada sistem yang biasa, tapi tahu tujuan dan matlamat. Khidmat, satu, kerana Allah. Yang kedua, aku satu hari nanti, kok mana pun, aku nak menyumbang kembali untuk umat ini, di mana saja kita berada. Saya ingat Ustaz Ahmad selalu sebut, campaklah di mana saja. Di hutan jadi kampung, di lautan jadi pulau. Itu cita-cita. Dengan sebab itu asal tempat kita di sini. Kita walaupun jauh di pedalaman, tapi kita punya cita-cita yang besar. Walaupun kita duduk di pedalaman, pemikiran kita luar. Di luar kotak pemikiran biasa. Cita-cita kita luas, bacaan kita luas, maklumat kita luas. Ingat dulu Ustaz Ahmad, boleh bayang cita-cita bawa mai seminar musuh Islam antarabangsa. Mai daripada luar, doktor-doktor USM pun mai. Kita pun nganga tak faham apa. Tapi Ustaz Ahmad nak ajak berjiwa besar. Di mana? Saya tak tahu, saya bayar dulu lah. Kita rasa tu. Ustaz Ahmad tak sebut, tapi melalui duduk dengan dia, apa yang dia sebut, kita faham. Itu cita-cita dia. Dan Alhamdulillah, kita tengoklah sikit sebanyak apa yang diimpikan itu kita buat. Masing-masing sahabat-sahabat ada yang meniaga, ada yang, tapi semua tahu tujuan dan matlamat. Sebab tu kawan-kawan ni kalau pergi Temuruga, ni satu saya ada pengalaman lah Temuruga orang nak minta kerja. Dia tanya banyak anak-anak muda, lepas saya universiti ada ijazah pointer 4 flat, macam mana tanya, okey sebab apa anda pilih nak kerja di sini? Pasal apa nak kerja?
Jawapan biasa standard apa? Cik makan lah. Dan saya makan. Itu ya. Tapi kawan-kawan kita di Derang, saya dapat maklumat banyak. Bila dia orang kagum bila pergi temu duga, dan itu merupakan salah satu ciri satu majikan nak ambil dia bekerja. Tanya pasal apa nak tahu tak kerja sini? Saya nak memberi khidmat, kebolehan apa yang saya ada, saya nak menyumbang untuk syarikat organisasi dan untuk masyarakat. Apa yang saya ada? Bukan serius. Terbincang pun, dia ada duit akan datang, harta akan datang, tapi kita datang sebab apa aku kerja? Aku nak beri khidmat. Aku ada kepakaran dalam bidang ini. Aku ada belajar ini. Aku nak beri khidmat. Dan kita tak kira. Itu yang kerja hak dalam rasmi, hak di luar kerja rasmi tak usah kira. Lepas saya sebut dengan kami ni, hari Jumaat Sabtu dia rehat tu. Tanya Ustaz Amir, Ustaz Hafiz sebagai mentor kami juga dalam gerakan. Jumaat Sabtu adalah hari yang paling sibuk. Jumaat Sabtu adalah hari yang paling penuh. Kadang-kadang balik juga rumah takut anak lupa buka hidau itu ya. Takut anak-anak terlupa buka ayam, kena balik ke? Buka mak tak lupa dah. Sebab apa kita tahu? Ini tanggungjawab kita. Dia sibuk letih. Ustaz Majid selalu sebut, memang penat. Buat kerja untuk jemaah turun, buat kerja pergi sana sini. Dan macam Ustaz Syah kata, kita diajar untuk tidak sekali-kali mengatakan, bukan sekadar tidak tahu satu. Tidak sekali-kali mengatakan tidak boleh. Ini diajar. Tidak boleh itu tak ada dalam kamus. Boleh dulu. Itu rekau yang boleh pergi nanti. Macam Ustaz Amir saya. Dia bukan tak tahu konvent tu apa, sekolah apa, dia tahu dia punya audien dia macam mana, tapi tak apa, ambil dulu. Jadikan cabaran. Balik study. Buat perancangan. Bagi speech. InsyaAllah. Luar biasa. Begitu. Dia memang dalam begitu belajar dari segi psikologi. Sebenarnya 90% apa yang kita buat yakin boleh. Nabi sebut buat izah tawakkal ala Allah. Nabi dan berazam dulu, azam betul. Yakin boleh. Aku boleh buat. Fokus. Dan usaha rancang. Akhirnya semua barulah tawakal. Bukan tawakal dulu, azam dulu, nak buat dulu, yakin dulu, boleh dulu, rancang dulu, usaha dulu. Kemudian hasil kita serah kepada Allah. Itu yang jadi. Itu sebenarnya kita di sini. Daripada dulu saya rasa, saya kira percaya sistem yang sama, pendekatan yang sama, semangat, passionate yang sama, desire yang sama masih ada sampai ke hari ini dan saya, insyaAllah. Okay? Kami punya permit sampai pukul 9. Kan? Saya nak bagi pesan yang kedua, kesimpulan 3 minit soal. Boleh? 3 minit kesimpulan. Dia biar tak puas tau. Nanti pasal panjang kalau pasal tak puas. Kalau tapi Ustaz, sampai Ustaz Rashad tak puas, dia ada PH, kami tak ada PH. Payah sekarang. Orang ikuti. Ustaz dia tak puas, apa nak tanya dia. Okey teman, 3 minit kesimpulan tajuk kita hari ini nak pergi mana. InsyaAllah kita boleh bawa balik adik-adik dan semua yang hadir boleh bawa balik lah 2, 3, 4 benda untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Silakan Ustaz, 3 minit. Untuk pusingan yang kedua ni 3 minit lah. Tak apalah. Dia biasanya pusingan yang kedua ni orang nombor 2 dulu. Dia orang nombor 1 dia bagi kemudian. Tapi tak apalah ke mana pun. Ustaz Amir tak langgar masalah. Dia dari dulu lagi. Dari dulu zaman sekolah dulu orang kata jangan main motor apa. Dulu cerita. Tapi nak cerita kata tu. Tapi masa tu pun dengan kebenaran. Mula-mula tak bagi, alhamdulillah. Bila pada jumpa dengan Syekh Nikmat, akhirnya dibenarkan sebab kami dulu aktif buat pertandingan perdana tu sampai ke peringkat Syekh Nikmat kata kita kena bagi anugerah kepada pelajar-pelajar cemerlang. Pertandingan perdana boleh bagi hadiah menarik, takkan tak boleh sebab kami mula dulu dengan Pak Said tu sebenarnya kan cari duit sendiri. Dan pengalaman saya tu kata tu di Derang ni tak belajar meniaga, tang tu miskin tapi dengan pengalaman dapat duit dalam 3,000 tak silap. 3,000 pergi beli kentuala kecil dekat dengan Bukit Kayu Hitam.
belah sana tu lah tempat bebas cukai. Balik mai kena sekat dengan custom. Dia kata ni kena bayar cukai. Orang banyak dia kata nak berniaga, belajar berniaga dengan cara sendiri. Rupa-rupanya nak langkah sepadan kena bayar cukai. Kita pernah kata, kami bukan nak berniaga apa ni, kami ni untuk pertandingan perdana. Kawan-kawan buat latih nasyid, latih baca kitab, ngapai hadis kami nak bagi. Dah apa cerita kena bayar cukai. Dah kali bimai bayar bila 300. Mujunglah waktu tu ada juga bagi. Dia ingat 300 tu lah nak beli plastik, nak bubui apa, dah kali bayar lah. Jadi nak cerita apa di sini yang tu berdasarkan pada pengalaman. Alhamdulillah dengan cara tak langsung dapat apa yang diterapkan oleh Syekh Nikmat Yusof bila mana kami belajar sini, tanpa ada sijil, tanpa ada seakan-akan diletakkan satu benda untuk kita lihat. Tak ada macam tu. Yang penting mengaji. Sampai ke peringkat saya berasa heran bila mana pergi mengajar di Yayasan Khairiyah. Dululah, sekarang tak lah. Sekarang ni tak mengajar Yayasan Khairiyah pun boleh hidup apa juga. Kadang tu orang berasa heran. Hang ni dia buat kerja apa ni? Hang ni dia buat kerja apa? Dia pergi forex ke? Tak ada di rumah. Tapi teringat Syekh Majid kata apa? Man jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang buat kerja kerana Allah Ta'ala akan tunjukkan jalan-jalan kami. Tak harap apa benda pun, tapi Alhamdulillah boleh saja ada hidup. Jadi cerita tadi bila Nabi beli tawul tu mai di sini dengan cara tak langsung boleh belajar kira-kira, dan Alhamdulillah sampai ke hari ini bolehlah dia buat kira-kira, dia guna Excel. Orang hak mengaji di bidang tu pun kadang tu mai tanya kita hang buat macam mana. Dulu hang mengaji dah buat tak reti. Tak, kami tak ada nak buat. Wallahu a'lam, kita pun tak tahu. Yang ni di antara apa yang anda rasakan bila mana belajar di Derang ni. Kita dapat sesuatu yang kita tak sangka. Bin hais wilayah kasih, kalau boleh diterjemahkan macam tu lah. Daripada jalan yang tidak disangka-sangka, kita dapat benda-benda macam tu. Dan benda ni anda rasakan kerana keikhlasan daripada guru-guru. Memang guru-guru di sini, kalau kata ditanya berapa gaji, Syekh Nikmat pernah warning. Ana dan juga kawan-kawan dulu pernah satu peristiwa berlaku di sini. Nak cerita benda ni payah di sini. Untuk guru main cakap depan doktor memang tak arti kan. Kita cerita pengalaman kita. Pernah satu ketika dulu di sinilah, di masjid lah di belakang tu, bila mana adalah berlaku satu peristiwa dan pelajar-pelajar ni seakan-akan macam tak bersetuju dengan apa yang guru-guru putuskan. Tapi Syekh Nikmat beritahu kata, antum main di sini bayar yuran bukan untuk guru-guru di sini. Antum main di sini, main belajar di sini bayar yuran. Yuran tu bukan untuk gaji guru-guru di sini. Guru-guru di sini tak makan gaji. Malahan Syekh Nikmat cukup sensitif bila mana disebut gaji. Dia bagi nama apa? Ya, nama apa? Dia hanya kata guru-guru di sini hanya makan sagu hati, kita tak bagi gaji. Ini nak betapa ikhlasnya kita kerana Allah Ta'ala. Nak pergi ke mana tu? Kerana nak cari syurga. Kerana nak cari syurga, benda ni dia akan main saja, bukan kerana main nak bekerja. Dan itu jugalah anda rasakan, dan juga dengan sahabat-sahabat, bila mana pergi bekerja ataupun pergi berkhidmat di mana-mana tempat. Macam mana Ustaz Azwan cerita tadi, orang lain kalau kata main bekerja kerana apa? Nak cari makan, nak cari duit. Tapi anda pun merasakan diri sendiri dan ramai kawan-kawan kita ni, bila mana Nabi bekerja tu bukan kerana nak cari duit, kerana nak berkhidmat. Nak mana kesan daripada kita sebut kerana khidmat tu lillahi ta'ala, duit tu dia akan main sendiri. Dan kita boleh bagi yang terbaik. Kita boleh bagi yang terbaik. Cerita pengalaman lagi lah. Anda di Yayasan Khairiyah. Ikut tu anda di Syria dulu, mengaji di bidang syariah. Kita mengaji syariah, fiqh, tu boleh lah mengajar. Tapi pengetua Ustaz Mai, dia kata tak payah ada mengajar tu pergi ke orang lain. Kita mengajar bahasa Arab. Mengajar bahasa Arab anda ni bukan ikhtisas bahasa Arab Ustaz. Anda ni syariah, mengajar fiqh apa tu okey lah. Dah anda mengajar bahasa Arab, anda boleh bahasa Arab. Sebab kita di sini ni memang tak difokuskan bahasa Arab ke syariah ke usuluddin ke apa, ambil semua. Alhamdulillah kita di sana kerana ikhlas Allah Ta'ala, Allah Ta'ala buka ruang dan apa benda pun kita boleh buat insya-Allah. Yang penting keikhlasan kita bawa betul. Pergi ke mana tu bagi jalan kerana syurga Allah Ta'ala. Buat bukan kerana dunia, bukan kerana harta, bukan kerana masyhurat, bukan kerana nama, bukan kerana dipandang
oleh manusia, akhirnya Allah Ta'ala akan bantu kita semua. Jadi yang itulah matlamat utama, tujuan utama kita nak pergi ke mana, fokuskan kerana untuk pergi ke syurga. Balik cerita, to be continue cerita tadi anak terlupa. Kita di sini jangan duk jadi macam seorang budak. Ingat balik cerita seorang budak tadi. Bila mana pak dia hantar pergi ke sekolah, pak dia pesan sekolah jangan pergi mana-mana, duduk di sini je. Cerita macam tu. Dulu pun dapat di sini juga cerita dulu. Kalau dulu siapa pernah dengar cerita watak popoya, dapat di sini. Sebenarnya dia orang ni banyak ilmu yang kita dapat dengan cara tak langsung aja. Ni cerita kata jangan pergi mana-mana. Pak pasal kata jangan pergi mana-mana. Bila dah masuk kelas tu, hak si cikgu ni pun ceritalah yang dikatakan syurga ni tempat penuh dengan nikmat, penuh dengan syok, gembira dan juga relax. Dan neraka ni tempat penuh dengan siksaan. Lepas tu yang si cikgu ni pun, yang ustazah ni pun tanyalah kepada anak-anak murid, siapa nak pergi syurga angkat tangan. Maka angkat tangan nak pergi syurga. Siapa yang tak mau pergi ke neraka angkat tangan. Maka angkat tangan. Tapi ada seorang pelajar ni tak angkat tangan. Hak seorang pelajar ni tak angkat tangan. Kemudian cikgu ustazah ni pun tengok, kata nak angkat tangan bang. Lepas tu juga abang pun tak angkat tangan. Siapa tak mau pergi sebab saya teringat pesan main sekolah jangan pergi mana-mana. Jadi saya pun tak mau pergi mana-mana, saya dah duduk di sekolah lagi lah. Jadi itu yang itulah sebab sikit yang boleh